Baik, kembali dalam berita wilayah. Satu Suruhanjaya siasatan disaran ditubuhkan segera bagi menyiasat punca kejadian runtuhan gudang logistik sedang dalam pembinaan di Batu Maung Bayan Lepas Selasa lepas. Persatuan Pengguna Pulau Pinang juga menggesa pihak berkuasa berkaitan menjalankan siasatan teliti dan menyeluruh bagi mengenal pasti punca kemalangan berkenaan. Presidennya Muhyiddin Abdul Kadir berkata, Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dan Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan DOSH digesa untuk menyiasat dengan menyeluruh insiden berkenaan. Tindakan tegas juga perlu diambil terhadap pihak bertanggungjawab dengan kemalangan tersebut. Ia memandangkan tempat kejadian berdekatan dengan pantai yang terdiri daripada tanah pasir dan batu kerikil. Justru sebarang struktur dibina di kawasan itu perlu dipastikan benar-benar selamat dengan mengambil kira semua langkah keselamatan terutamanya kajian geologi. Dalam kejadian berkenaan, 3 pekerja pembinaan warga Bangladesh disahkan maut manakala 2 lagi mangsa parah. Sementara itu, CIDB sedang menjalankan siasatan awal berkaitan kes keruntuhan struktur konkrit berkenaan. Hari ini, pihak CIDB dan DOSH meluangkan masa hampir 5 jam di lokasi runtuhan bagi mengenal pasti punca runtuhan. Siasatan dibuat berhubung aspek keselamatan pembinaan mengikut Seksyen 34B Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994-Akta 520. Ia antara lain menekankan berkaitan kewajipan kontraktor memastikan keselamatan bangunan dan kerja pembinaan sama ada semasa atau selepas kerja pembinaan dijalankan. Dalam siasatan insiden berkenaan, CIDB akan bekerjasama dengan agensi lain berkaitan seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan juga pihak berkuasa tempatan. Seorang remaja perempuan 15 tahun ditahan bagi membantu siasatan susulan penemuan bayi perempuan di tepi sawah padi di Kampung Kubang Pangas, Kuala Rotan dekat Kuala Kedah semalam. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, remaja berkenaan ditahan di suatu lokasi di sekitar Kubang Rotan petang semalam. Bagaimanapun, remaja tersebut yang sudah tidak bersekolah dibebaskan dengan jaminan polis bagi membolehkannya mendapatkan rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Kesiksaan iaitu mendedahkan dan membuang kanak-kanak yang umurnya kurang daripada 12 tahun oleh ibu bapa atau penjaganya. Sabit kesalahan penjara 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Kelindan lori mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Teluk Intan atas pertuduhan cubaan membunuh seorang anggota polis bulan lepas. Muhammad Hafiz Naharuddin membuat pengakuan di hadapan Hakim Intan Nurul Farina Zainal Abidin. Mengikut pertuduhan, tertuduh cuba membunuh Korporal Nik Muhammad Khairul Izzuan Nik Jid dengan memandu kenderaan secara berbahaya menyebabkan kecederaan kepadanya. Kesalahan dilakukan di hadapan Masjid Simpang 4 Labu Kubung, Cenderung Balai, Hilir Perak. Pendakwaan mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan penjara sehingga 20 tahun dan juga denda. Mahkamah membenarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin. 29 Disember, tarikh sebutan semula kes. Kekurangan sumber makanan selain perubahan cuaca dipercayai antara faktor yang menyebabkan serangan ulat bulu hitam berlaku di Mukim Tembengau, Kuala Kedah. Serangan ulat bulu itu yang berlaku sejak beberapa hari lalu di kampung tepi laut berikutan kebanyakan kawasan berkenaan mempunyai banyak pokok api-api yang menjadi sumber makanan kepada makhluk perosak tersebut. Jabatan Pertanian berkata, hasil diagnostik bahagian biosecurity tumbuhan BBT mendapati ulat berkenaan muncul dengan memakan daun pokok api-api yang tumbuh sekitar pesisir pantai sehingga menyebabkan serangan pada bahagian daun. Ia telah pun menyebabkan tanaman tersebut tidak dapat melakukan proses fotosintesis dan mati. Serangan sama dan berulang pernah berlaku di kawasan sama pada 27 November 2016 serta mengakibatkan radang pada kulit sekiranya berlaku sentuhan atau terkena cecair ulat tersebut. Orang ramai dinasihat untuk terus berwaspada dan berhati-hati ancaman ulat ini dalam fasa pengawalan. Kelab yang berpengkalan di Kedah, Hijau Kuning Football Club HKFC terus mengorak langkah ke hadapan dalam melahirkan bakat-bakat baharu bola sepak. Terbaru, HKFC menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama pasukan Liga Super PDRM FC.
HKFC diwakili Presidennya Muhammad Talha Zainul, manakala PDRM-FC diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya ASP Muhammad Hafiz Zainal Abidin. Muhammad Talha kemudian dalam kenyataan kepada RTM berkata, MOU tersebut adalah kesinambungan kepada program yang telah dijalankan selama 2 tahun. Beliau berkata, ia bagi memberi peluang kepada pemain-pemain bawah 14 dan 17 tahun untuk mendapat tempat bersama pasukan PDRM-FC yang akan bersaing di Liga Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada 2024. Kedua-dua pihak juga akan mengumumkan satu lagi jalinan rakan strategi baru dengan mewujudkan sebuah sekolah elit di Kedah sebagai perancangan program jangka masa panjang. Muhammad Talha turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak pengurusan PDRM-FC yang telah memberikan kepercayaan dan komitmen bagi mewujudkan sebuah akademi pembangunan bola sepak yang terancang di negara ini.